nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang dan kesempatan kepada kita untuk terus hidup sampai ke saat ini, di saat orang lain sudah dimatikan seorang demi seorang oleh Allah, sama ada pada pagi tadi, pada malam tadi, semalam dan hari-hari sebelumnya. Tetapi Allah beri lagi peluang kepada kita semata-mata untuk kita merubah, mencari jalannya yang lebih bertakwa, insya-Allah. Pada tengah hari ini, tuan-tuan dan puan, kita pun dah baca dan kita pun tengok di kaca TV, jemaah-jemaah haji dah balik daripada menunaikan ibadah haji. Ada yang sebab terharu, sedih sebab meninggalkan tanah suci, meninggalkan Kaabah, meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan Raudhah, Masjidil Nabawi, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bercampur bau dengan gembira sebab dapat berjumpa keluarga, jumpa anak-anak, jumpa ibu dan ayah, jumpa saudara mara, jumpa jiran tangga dan balik ke rumah dengan selamat. Tapi apa yang boleh kita dapat ataupun boleh kita petik daripada kepulangan mereka, tuan-tuan dan puan, ialah itu adalah emosi, itu adalah fitrah manusia. Sedih sebab berpisah. Dulu masa nak pergi sedih sebab berpisah dengan anak-anak, tapi rasa gembira sebab terpilih untuk jadi tetamu Allah. Sekarang sedih sebab berpisah dengan tanah suci, tapi gembira pula sebab berjumpa dengan anak-anak. Itu emosi, itu fitrah. Tapi kita cuba berfikir di luar kotak fitrah kita, di luar kotak emosi kita. Apa yang dikehendaki sebenarnya daripada ibadah haji? Apa falsafah yang ada di sebalik ibadah haji yang dijalankan oleh, yang dilaksanakan oleh jemaah haji? Pertamanya, tuan-tuan, dalam masa yang singkat ini, saya nak sebut, nak berkongsi dengan anda semua lah. Semua orang akan pergi haji. Semua orang nak pergi haji. Walaupun dia miskin, dia susah macam mana pun, terdetik dalam hatinya, aku nak pergi haji. Maka dia pun kumpul duit sampai masa 10 tahun ataupun 20 tahun, maka dia pun boleh pergi haji sebab sudah ada jumlah yang mencukupi, walaupun dia seorang penoreh getah. Maknanya ada orang, memang semua orang ada niat nak pergi haji. Cuma bila masa kita terserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bila mana tabung haji menghantar surat menghubungi kita, menyatakan bahawa kota tu ada untuk kita dan kita boleh pergi haji, maka pergilah haji tahun ni. Kalau tidak, kotanya tahun depan, kita pergi haji tahun depan. Tengok nama naik ke tak naik, itu je. Dan haji ini ialah perjalanan kita menuju ke rumah Allah. Haji ni tak pergi ke Madinah pun tak apa, tetapi ingat kesempurnaannya, pergilah ke Madinah sebab nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa pun tuan-tuan dan puan, apa falsafahnya? Falsafah ni benda dalam yang kita cuba korek, yang ditanam dalam ibadah haji tu. Pertamanya, tuan-tuan, saya sebut kait dengan perjalanan. Kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita daripada bermulanya alam roh, daripada alam roh kita ditiupkan masuk dalam alam rahim. Dalam alam rahim kita pun membentuklah sedikit demi sedikit di lembaga, asalnya embrio, dari janin, akhirnya dari satu bayi dalam perut ibu. Daripada alam roh masuk alam rahim, daripada alam rahim kita masuk alam syahadah, alam dunia. Jadilah seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Sekarang kita berada di alam dunia. Daripada bayi yang baru tadi dilahirkan sampai sekarang umur kita. Nah, ini saya sambut hari lahir saya.
Perjalanan saya ialah macam tuan-tuan juga, terus barangkali saya lebih berumur sedikit daripada tuan-tuan. Ya, umur saya baru 28 tahun. Terus ke mana? Cari Allah. Kita terus menuju pada Allah. Macam jemaah haji menuju pada Allah, apa mereka ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maksudnya, kami menyambut seruanmu ya Allah. Maknanya Allah Ta'ala panggil, kita menyambut seruan dia sampai kita pergi ke sana. Begitu juga di dunia ni tuan-tuan. Nak tak nak, mesti jumpa dengan Allah. Mau tak mau, kita terus berjalan. Umur kita makin pendek. Umur kita makin meningkat. Betul lah. Dari segi dunia, dari segi akhirat, umur kita makin pendek. Sampai masanya stop. Umur kita makin meningkat daripada bayi. Umur kita makin pendek daripada mati. Dua-dua betul belaka tuan-tuan. Umur kita makin meningkat, makin pendek. Ke mana pun tuan-tuan, dia akan stop. Bila stop, dia akan berjumpa dengan Allah. Allah akan buat perhitungan di padang mahsyar, di mahkamah keadilannya yang maha adil. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi, sama ada kebaikan ataupun kejahatan yang dilakukan. Semuanya diadili dengan seadil-adilnya, yang baik ke syurga, yang tak baik ke neraka. Semua kita akan berjalan menuju Allah. Sekarang sedang berjalan. Tuan-tuan. So kalau berjalan, tuan-tuan, kita sekarang dah daftar nama kita. Haji, dah daftar nama. Okey, sekarang kita tunggu je panggilan untuk pergi haji. Tabung haji akan panggil kita, hubungi kita. Okey, awak tahun ni sekian-sekian hari bulan, penerbangan sekian-sekian, awak akan bertolak ke tanah suci. Takkan kita, ya betul, ya ke? Saya tak percaya lagi. Tak ada jawapan tu. Orang kalau dah register nama nak pergi haji, dia kena bermula register tu, ya, standby lah. Apa kena standby? Dia kena standby apa? Dia kena standby pergi kursus haji. Pergi kursus haji, tahun ni, tahun depan kursus haji lagi pergi. Sampai dia mantap, sampai dia cair, sampai dia macam serasi lah. Apa aku nak buat? Sampai sini aku nak buat apa? Sampai sana aku nak buat apa? Niat apa? Bacaan apa? Dah tahu dah. Tiba-tiba dapat panggilan daripada tabung haji, nama awak naik untuk pergi ke tanah suci tahun ni. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Itulah ungkapan yang akan dia akan ucapkan. Bukan, ya ke? Ya betul, ya betul. Betul. Sebab dia tak prepare. Mulalah kalau kamu cari ustaz tu, cari ustaz ni sebab nak belajar kursus haji. Macam tu juga kita orang perempuan. Dah tahu dah kita nak pergi ke rumah Allah yang di sana di alam akhirat tu, nak pergi jumpa dengan Allah, kena standby, prepare. Kita nak bawa apa? Nak pergi haji, kita nak bawa ilmu tentang haji, kursus haji kita belajar. Dan nak jumpa Allah, nak bawa apa? Bawa bekalan. Dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Takwa tu apa? Amal ibadah lah. Orang bertakwa, dia sembahyang. Orang bertakwa, dia puasa. Orang bertakwa, dia bayar zakat. Orang bertakwa, pergi haji. Orang bertakwa, menjauhi maksiat. Orang bertakwa, dia bertaubat. Orang bertakwa, macam-macam lah. Baik itu orang bertakwa lah. Itulah bekalan dia. Hebat. Sekarang falsafahnya lah senangnya, kita ke mana pun kita akan berjalan menuju mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak, mahu tak mahu, kita terus berjalan. Tak pernah kita patah belakang. Mana patah belakang? Orang undo reverse hidup di mana? Ada? Tak ada orang reverse. Jadi balik bayi, jadi kanak-kanak balik, masuk sekolah rendah. Mana ada? Kartun boleh. Kalau tuan-tuan kartun silakanlah. Tapi kita Malaysia tetap akan terus jalan. Mak ayah kita dulu, kita kecil-kecil, mereka dewasa. Bila kita besar, dewasa, mereka tua. Bila kita makin tua, mereka meninggal. Kita muda-muda, dapat anak seorang. Anak kita besar, kita dah dewasa. Anak kita dewasa, kita tua. Anak kita tua, kita mati. Nak tak nak, tuan-tuan perempuan sama juga macam dulu. Kita akan ikut mereka pergi mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari bawa apa? Bawa bekalan takwa. Itu falsafah yang pertama.
Okay, nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan, kita rekaskan cerita. Nanti kita buka soal jawab kalau ada lah. Nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai di sana, ada orang dia dah berniat ihram dalam kapal terbang sampai ke miqat tertentu. Pilot akan cakap, sekarang masa untuk kita berniat ihram. Pakai di KLIA lagi kan ihram, mandi siap-siap ke umrah ataupun siap-siap kat Kerajaya tu, siap-siap dengan kain ihram. Niatnya di miqat, mana dah kapal terbang dah pakai siap lah. Subhanallah, ya. Ada orang miqat di Jeddah, ada orang miqat di Madinah, ada orang miqat macam-macam lah, tempat miqat berbeza, ikut arah dia. Pakistan kat mana, daripada Afghanistan kat mana, daripada Eropah kat mana miqat dia, berbeza-beza miqat dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan mati Allah, bila sebut berada dalam ihram, bila dia niat saja ihram, dia automatik jadi tetamu Allah secara resmi. Secara resmi. Mana resminya? Pakai ke ihram. 2 helai kain yang tidak berjahit. Subhanallah. Bila dia pakai ke ihram tidak berjahit dengan niat ihram, maka bermulalah pantang larang yang dia tidak boleh lakukan semasa dalam ihram. Sehinggalah dia bertahallul, iaitu gunting rambut ataupun cukur rambut di kepalanya. Dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh pakai kain berjahit, pakaian berjahit. Tak boleh nak pakai kain batik, kain sarung yang jahit. Batik lepas boleh sebab dia tak jahit. Tak boleh nak pakai kasut, nak pakai stocking tak boleh. Nak pakai topi tak boleh, nak pakai ketayak tak boleh. Dia nak pakai apa lagi? Ya? Dia nak pakai minyak wangi tak boleh. Dia nak bersetubuh tak boleh. Dia nak cakap kotor tak boleh. Nak cakap lucah tak boleh. Nak cakap mengarut tak boleh. Semua kena jaga. Nak bohong tak boleh. Nak siku orang tak boleh. Pendek kata, semua dilarang oleh agama, dia tak boleh buat. Tambah pula, walaupun harus pun tak boleh, iaitu dengan isterinya. Bercumbu-cumbu dengan isteri pun tak boleh, walaupun tak bersetubuh. Geser-geser, beromel-romel pun tak boleh. Gelap. Ruginya pergi haji kan. Sebab tu di sana dia ada bilik, dia panggil bilik barakah, bilik berkat. Bilik berkat ialah bilik untuk pasangan suami isteri yang tidak dapat menahan diri. Habis tahallul tu SMS yang duduk bilik lain-lain kan, muasasah kan, dia macam dorm hostel gitu kan, ramai-ramai. Ni perempuan dia panggil bilik kan, abang dah booking dah bilik berkat malam ni. Jumpa bilik berkat tahu. Masya Allah, tak tahan. Yalah, sampai masa yang tuan-tuan akan diuji di sana. Cakap sini boleh, alah takkan beberapa hari tak tahan. Rendah sangat nafsu dia ni. Dia punya apa ni, graf dia rendah sangat. Kita mesti tinggikan iman kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap banyak lah. Sampai sana baru tahu diuji oleh Allah macam mana. Tengok orang Arab, orang Turki, awalnya cantiknya. Saya pernah tuan-tuan, habis tawaf je, habis semualah umrah, kita pun beredar dari masjid lah. Daripada Kaabah, dataran Kaabah tu, nak melangkah naik ke masjid, kemudian nak keluar dari pintu masjid, kemudian balik hotel. Bayangkan tuan-tuan, saya lalu tuan-tuan, saya tengok ada ramai-ramai. Tuan bagi saya pandang seorang perempuan, tak tahulah perempuan Turki ke perempuan, memang cantik. Dia sedang bersandar kat, menghadap Kaabah, dia menghadap Kaabah, dia bersandar kat dinding masjid, macam pagar sikit. Dia bersandar, dia menghadap Kaabah, dia berdiri, angkat tangan berdoa. Saya berdiri, mandang Kaabah, menangis. Saya tercomelnya ini. Saya tak pandai dia berdoa tu, saya tak pandai nangis. Saya tengok dia, ya Allah, comelnya. Tu ustaz tu. Setakat kawan menteri tak tahu lah. Berguling-guling, ya Allah, kawinlah aku kan. Saya tengok, Masya Allah, cantiknya. Saya kata, bila seorang perempuan dia menangis, lagi cantik. Ya, dia nampak nampak fitrah dia. Dia menangis. Kalau garam memang macam pontianak harus nama malam. Kalau dia menangis nampak cantik, ayunya, ya Allah, nampak merendah diri. Saya ingat nak tanya dia, awak ada masalah apa?
Kok saya boleh tolong kan? Jangan main-main. Sini memang cakap sedap, sana subhanallah. Tuan-tuan, macam-macam rupa ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia nak beritahu tuan-tuan perempuan tak apalah. Sana ada pantang larang. Tak boleh nak gesek-gesek dengan suami kita, dengan isteri kita. Mentang-mentang dulu satu flight sebelah-sebelah kan. Gesek, abang pakai ihram. Terselak. Kita gosok-gosok tak boleh. Dia bila ada kara tak boleh lah. Nanti kena bayar dam. Ya? Okey tuan-tuan dan perempuan. Maknanya ada pantang larang yang tak dibenarkan. Maknanya falsafahnya dalam hidup kita ada pantang larang. Pantang larang Allah ialah benda-benda haram. Jangan disentuh, jangan diambil, jangan dibuat. Itu pantang larang. So orang kita ada pantang larang. Sebab tu dia ajar sana ni tak boleh buat. Sampai nak pakai stocking tak boleh. Sampai nak cabut rambut, nak gunting rambut pun tak. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun, tak efek. Tapi tuan kata tak boleh, Rasul kata tak boleh. Cabut dengan sengaja, dam. Main dam. Bukan main dam, bayar dam. Kalau main dam tak salah kan. Memang suka sangat lah. Itu suka antarabangsa tu. Wah, Akbar. Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja mandi, rambut jatuh. Tak apa, tak sengaja. Ini sengaja. Dengan merasa megah dan bangga je dia gunting rambut. Tak boleh. Nak beritahu sampai tangan tu kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa berada dalam ihram kita taat walaupun nak cabut selai rambut, selai bulu tak boleh. Begitu juga tuan-tuan. Kalau sekecil-kecil tu pun kita boleh taat, balik ke Malaysia hak lagi besar kita wajib taat. Apa dia? Jika nak berekor ke, berjudi ke, ya. Sana kena jaga mata tuan-tuan. Yang saya tengok tu bukan dia dedah aurat. Mana ada dedah aurat kan dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram tak ada. Mana ada dedah aurat kat Kaabah, mana ada, kena halau terus. Nak masuk pun gak penuh. Yang perempuan dia ada polis dia, yang laki-laki ada polis. Kita tak nampak pakai polis. Wah, polis dia. Yang perempuan sama juga. Ni memang polis Masjidil Haram, polis bantuan lah. Tapi pakaian dia pakai macam jubah gitu ya. Tak tahu. Cuba masuk. Dengan pakai macam kita pakai skirt kau sendiri kan. Awal getah ada. Keluar hotel tak boleh. Keluar hotel tak boleh. Sebab di hotel pun ada SB. Saya pernah nak buat ceramah dekat surau. Dia surau tu atas ada hotel tu ada surau kat atas. Saya bawa jemaah umrah. Saya jumpa dia punya pengurusan. Saya kata saya bawa jemaah umrah Malaysia dan kita ada aktiviti. Antara aktiviti kita ialah kita ada tazkirah, kita ada salat sunat duha ramai-ramai, kita ada kuliah maghrib dan subuh, ataupun kuliah asar. Mereka akan guna surau atas. Dia kata boleh, ahlan wa sahlan. Bagus. Tapi ada satu syarat. Yang pertama, jangan panggil ramai sangat. Berapa orang you punya grup? Grup saya tak ramai, 20 orang je. Okey, 20 orang. Jangan penuh, jangan panggil ramai. Sebab sini ada SB. You tidak boleh berkumpul ramai-ramai kat sini. Yang kedua, tidak boleh menggunakan mikrofon. Tak boleh guna mikrofon. You kena cakap suara sendiri. Mikrofon ni bahaya sebab macam ada perkumpulan yang ramai. Okey. Di hotel pun ada SP. Ini nak beritahunya, tuan-tuan perempuan, kita di Mekah, di Madinah dalam perempuan, nak beritahunya, memang kita semua akan ada pantang larang yang boleh dan tak boleh. Maka yang tak boleh, seperti juga kita keluar daripada ihram, balik ke Malaysia, sama juga. Kalau di sana kita jaga pantang larang, di Malaysia lepas dapat haji kena jaga, lagi-lagi kena jaga pantang larang. Kalau boleh, ya lagi sana tuan-tuan buat. Tuan-tuan takkan jumpa orang isap okok tepi jalan. Lagi masjid Nabi kan, kata lagi Masjid Haram kan, isap okok dulu tengah jalan. Sampai tu masjid, balik. Takkan jumpa. Tuan-tuan takkan jumpa puntung rokok menghala ke Masjidil Haram. Takkan jumpa jalan raya. Sebab sana memang haram. Tuan-tuan. Dan kita pula orang pergi sana pula, dia jaga tu, dia tak isap rokok. Hebat lah. Balik Malaysia, kotak-kotak beli. Sini ada kotak rokok, ni kotak rokok, ni kotak rokok, kat kotak rokok lagi kan. Nak kotak balik. Kat Mekah, Madinah tu masa pergi haji, habis. Maknanya tuan-tuan, dia tidak mengerti falsafah di sebalik ibadah haji. Sebab itu tuan-tuan perempuan sama juga. Ibadah haji dengan kita sekarang berada di dunia ni sama juga. Ada pantang larang. Pantang larangnya Allah Ta'ala yang tentukan. Nombor 2,
Nombor 3 tuan-tuan dan puan, falsafah haji lagi ialah masa kita berada di sana tuan-tuan, kita tak kenal siapa lah. Tak kenal siapa. Dia VVIP ke, dia artis ke, dia tak ada beza, sama kita je. Kalau perempuan pakai telekom dah warna putih belakang Malaysia, sama je. Lelaki-lelaki sama juga. Kalau dia dalam ihram, dia pakai ihram, dua helai ihram yang tak berjahit, sama je. Dia sultan ke, dia menteri ke, dia CEO ke, managing director ke, dia cleaner ke, orang getah ke, petani ke, nelayan ke, mataradih ke, sama je. Tapi sini lain. Mesti CEO tu CEO. Sana sama tuan-tuan. Naik bas, ya, sama je jalan kaki. Mana ada CEO dia tawaf naik eskalator. Menteri tawaf dia naik apa bagi. Sultan tawaf naik helikopter. Sah tak? Sah. Mana orang buat? Tak ada orang buat. Baik tu tuan-tuan, sampai sekarang tak buat. Walaupun canggih macam mana pun tuan-tuan, tak ada orang buat. Sebab nak beritahu kita sama saja. Tengoklah, Agong pun tawaf jalan kaki, Sultan tawaf jalan kaki, PM tawaf jalan kaki, Raja Saudi tawaf jalan kaki, sama je, tak ada beza. Hidup ni kita tuan-tuan, Allah tak pandang tu. Allah tak pandang luaran, Allah tak pandang rupa, paras, harta, kekayaan. Tapi Allah Ta'ala pandang ialah ketakwaan. Waktu Nabi SAW diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi pernah habis selesai ibadah haji, Nabi bersandar di Kaabah. Dan diceritakan Nabi menangis. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa menangis? Rasulullah kata apa? Ramai orang melakukan ibadah haji, tapi sedikit yang mendapat haji yang mabrur. Allahu Akbar. Sebab Allah Ta'ala pandang haji mabrur tuan-tuan bermula dengan hati yang bersih tu. Bila hati bersih, tindakan akan bersih, perkataan akan bersih, perbuatan akan bersih, pandangan akan bersih, percakapan akan bersih, pendengaran, penglihatan akan bersih, semua bersih. Hartanya bersih, bawa ke sana. Subhanallah. Bawa namanya haji mabrur. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan dan puan, sampai sebenarnya saya terkejut macam mana kenal muka siapa ni. Saya pergi bila lupa lah tuan-tuan. Masa tu umrah bulan Ramadan, umrah bulan puasa di Masjidil Haram. Bila kita berpuasa di tanah suci, kita tak makan di rumah ataupun di hotel. Kita akan berbuka puasa sama ada di Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Haram. Siapa berbuka puasa di hotel sah, kata sah, ya. Tapi hilang fadilatnya. Sebab buka puasa tu ibadah. Buat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pun pergilah buka puasa di Masjidil Haram. Dia awal sikit sebab cari tempat duduk kan, dia ramai. Carilah, saya jalan-jalan tengok mana tempat kosong. Dia pada macam ni lah, kain, macam kain saprah tu tengah-tengah warna kuning tu. Kita tengoklah mana tempat kosong. Kosong. Saya berlangkah lah di sana cari tempat kosong. Bila duduk saya tengok ada Malaysia, nak tengok siapa Melayu-Melayu lagi kat sini ni. Kok ada kita kenal, nanti tengok seorang buat Allah. Saya kata siapa pun tengok muka ni, pakai jubah, pakai ketayak. Ni bukan dalam ihram ni. Pakai jubah, pakai ketayak putih. Siapa ya? Siapa? Oh, baru saya tahu. Bekas Menteri Besar Kedah dulu, Tan Sri Osman Harun kan? Betul? Yalah, dia bekas Menteri Besar Kedah kan? Kata, Masya Allah. Kita cuba cari siapa ya, sebab dia pakai macam tu. Nak ke Tok Kiai mana, Tok Wali mana kan? Tengok muka, pernah tengok kat mana je. Subhanallah. Takkanlah, iyalah, kalau di Malaysia takkan macam tu kan? Kata, ya betul bila masuk pas ni. Contoh lah kan? Contoh. Tapi sana semua macam tu. Sana mana dia masuk Masjidil Haram kan, nak buka puasa pakai full jacket, pakai celana leher. Ya, mana ada, tak ada. Semua pakai jubah, pakai ketayak, ada pakai serban. Jadi tak ada beza, sama je. Subhanallah, ya Allah ya. Bila falsafah haji, ada satu tempat tuan-tuan,
kita melontar jamrah. Orang kutip anak batu, dia melontar di jamrah. Ada 3 jamrah, iaitu 3 tempat melontar. Melontar, apa dia? Melontar syaitan dan iblis. Ambil anak batu, lontar. Tuan-tuan tengok kat TV kan, lontar. Apa falsafahnya? Ulama kata apa? Yang kita lontar tu tak ada iblis tu. Mana ada iblis? Ada iblis lah. Tapi kita ambil syiar yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, dia melontar iblis. Di syiar Nabi Ismail, dia melontar iblis. Dan juga dikatakan Siti Hajar pun dia melontar juga iblis. Bila mana iblis datang, wahai Hajar, mu ni isteri yang memang tak sayang anak, sanggup bagi anak kepada suami sendiri untuk disembelih. Siapa nak sembelih? Ibrahim nak sembelih anak mau. Kenapa nak sembelih? Sebab dia kata ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, sembelih lah, kata Siti Hajar. Hebat Siti Hajar, iman dia. Kalau itu perintah Allah, sembelih. Aku reda. Kalau itu perintah Allah, sembelih. Dan kalau Allah Ta'ala kata aku pun nak sembelih, aku sanggup disembelih. Kalau itu perintah Allah. Dia banyak batu, nyah ke orang iblis, dia baling. Lagi melontar. Masa itulah iblis pun lagi, tuan-tuan. Iblis, Siti Hajar nampak iblis ke? Siti Hajar nampak iblis ke? Dia tak nampak. Tapi iblis tersebut, dia berupa jadi satu lembaga macam kita lah, macam manusia. Itu dia balik tu. Lari iblis tu, dia gaib, tuan-tuan. Datang pula Ismail, jumpa Ismail, mu ni anak yang bodoh lah, sanggup membiarkan dirimu disembelih bapakmu sendiri semata-mata ini perintah Allah. Apa ni, kerja gila apa sembelih anak? Kata Ismail, kalau ini perintah Allah, aku reda disembelih. Dia banyak batu di balik, nyah kau iblis. Lagi iblis. 3 kali Ibrahim buat, Ismail buat, Siti Hajar buat. Tuan-tuan, sebab itu kita buat, tuan-tuan, di jamrah, melontar dengan anak batu. Tuan-tuan, apa benda tu semua tu? Ini syiar, tuan-tuan. Syiar ini adalah lambang kepada agama kita, permusuhan dengan iblis, dengan syaitan. Ulama kata tak ada syaitan kat situ. Syaitan tu boleh lari. Syaitan tu boleh lari macam kita lah. Orang nak balik kita lari kan. Syaitan tu, tuan-tuan, lagi cepat dia lari. Sebab tu mana ada orang, saya sebut banyak kali kan, mana ada orang nak botolkan jin. Tuan-tuan dengar tak membotolkan jin? Tangkap jin masuk botol. Pernah dengar tak? Tuan-tuan, tangkap jin masuk dalam botol. Kalau kita belajar ikut agama, tidak masuk akal. Sebab syaitan, jin, iblis, tuan-tuan, dia bukan macam kita yang lembab. Nak lari pun, yalah, badan besar. Syaitan tu daripada wak, dia wak panas. Wak, dia macam udara, wak panas. Dia bukan ada jisim. Malah jin ifrit pernah disebut dalam surah An-Nam, tidak salah saya, tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai pembesar-pembesarku, siapa di antara kamu yang boleh membawa singgasana Puteri Balqis di hadapan aku sebelum mereka sampai di hadapan aku dalam keadaan menyerah diri sebagai orang Islam? Nabi Sulaiman cabar menteri dia. Menteri Nabi Sulaiman ada manusia, ada jin. Salah satu menterinya ialah Ifrit. Salah satunya Asif bin Barkhaya. Ifrit jin, Asif ni manusia. Maka Ifrit kata apa? Qala ifritun minal jin. Maka berkatalah Ifrit, pembesar Nabi Sulaiman, iaitu Ifrit minal jin, dia daripada kalangan jin. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku boleh bawa singgasana istana Puteri Balqis tu di hadapan kamu sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu, dah ada dalam mata. Sesungguhnya aku ni kuat dan boleh dipercayai. Sesungguhnya aku kuat lagi boleh dipercayai. Tuan-tuan, Ifrit, dia boleh angkat singgasana Puteri Balqis. Nabi Sulaiman tengah duduk tu, sebelum nak bangun tu dah ada lah. Nak begitu, dia satu kuat, yang kedua cepat. Jin tu dia kuat, cepat. Bayangkan, tuan-tuan. So dah kalau kita buat nak tutup botol, masuk nak tutup botol.
Sep, dia keluar dah. Kita tak nampak dia kan. Kita tak nampak dia. Dia dah keluar dah. Kita pun tutup mata. Dah masuk anjing. Kena tipu hidup-hidup. Jadi tuan-tuan perempuan nak beritahu tuan-tuan, maknanya di situ dah tak ada jin dah nak melontar tu tuan-tuan. Tapi dah jadi ibadat. Masa tu jadi ibadat lah. Jangan pula tuan-tuan sekarang kita melontar kat matrik kan. Itu bid'ah dolalah, bid'ah sesat pula, mereka-reka pula. Kecuali kalau tuan-tuan buat khusus haji tak apa. Okey, ni tempat melontar. Sekarang kita praktis cara-cara melontar. Jangan gunakan lembing yang patu saja. Ni yo gitu je. Gitu je. Tak payah kita. Tak payah. Tuan-tuan tak apalah, itu khusus haji. Tuan-tuan, apa pun orang perempuan, simboliknya, falsafahnya ialah itulah permusuhan kita sampai bila-bila. Dengan apa? Dengan syaitan. Syaitan tu jin. Syaitan tu jin yang kafir, yang fasik, namanya syaitan. Jin ada dua. Satu jin yang beriman, jin baik. Jin baik tuan-tuan banyaklah ya. Kalau dia berkumpulan namanya jin bara. Faham tak faham ni? Slow je. Okey tuan-tuan perempuan, jin ni kalau dia jenis beriman, kita buat kuliah, dia hadir. Ya, tempat-tempat yang kosong dia duduk. Dia tengok tempat kosong orang ramai jin duduk. Mana ramai? Jin ke manusia sekarang ni? Dia ada pos lima terpenuh. Jin betina. Ditutup aurat lah. Kalau jin syaitan, dia datang juga. Tapi dia tak duduk situ tuan-tuan, dia duduk sebelah kita. Dia kata apa? Tidur. Kita apa? Dan saya sambil ustaz tanya, faham tak faham? Dan itu jin syaitan ya, syaitan tu jin kafir. Dia menghasut manusia. Itu musuh kita. Jangan dibuat sahabat. Siapa-siapa yang ada sahabat dengan jin, lupakanlah. Yang nak bersahabat, lupakanlah. Yang dah bersahabat, tinggalkan jin tersebut. Tak guna bersahabat dengan jin. Nabi pun tak pernah bersahabat dengan jin. Nabi berdakwah kepada jin. Dakwah je. Itu pun satu sekali peristiwa tuan-tuan. Berdakwah kepada jin. Kalau tuan-tuan nampak jin dalam bentuk rupanya jin yang asal, itu bohong. Ya. Takut-takut dalam perempuan sebab apa kata apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dapat melihat kamu, begitu juga syaitan dapat melihat kamu, sedangkan kamu tidak boleh melihat mereka. Tapi kalau dia dapat lihat, dia dah berupa lah, dah berupa. Budak kecil dapat lihat ustaz, benda tu dah berupa untuk budak tu saja. Dia berupa. Asal kita tak dapat lihat jin. Kecuali orang tersebut dia ada jin juga. Biasanya orang sakit masuk jin, dia bercakap, ada jin besar lagi tu. Kenapa dia nampak? Sebab dia ada jin di badan dia. Okey lah tuan-tuan, nampak pening kepala kan. Kita dapat jin pening kata kan. Sebab benda tak nampak. Tuan-tuan tak apalah. Nak sebutnya ialah syaitan itu musuh kita sampai bila-bila, sampai kiamat. Sebab tu kata syaitan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, Rabbi wahai Tuhanku. Iblis pun mengaku Allah sebagai Tuhan. Manusia lagi teruk tuan-tuan. Dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan, dia sembah patung. Iblis dia mengaku Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaytani, disebabkan engkau telah mengisytiharkan aku ni sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi. Dia bersumpah, aku pasti akan menghiaskan benda-benda haram yang ada di atas muka bumi ini agar nampak cantik pada pandangan manusia. Aku akan hiaskan. Hak haram tu nampak cantik, hak halal nampak tak cantik. Tuan tengok tuan-tuan, tuan ni orang hak seksi nampak cantik, tuan-tuan hak pakai seksi, pakai ketat-ketat. Allah. Tengok pula hak pakai, yelah pakai produk ni hantu kum-kum mana pula. Begitulah ya. Dia buat pandangan. Tuan-tuan ingat ya, kalau begitulah jadi tuan-tuan, maknanya syaitan telah menghias dirinya.
Hak haram nampak cantik. Kalau pergi mana-mana setengah-setengah orang, dia tak nampak mineral water, dia nampak bir lagi sedap. Sebab syaitan telah menghiaskan lagi cantik. Tuan-tuan, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Sumpah iblis kepada Allah, aku akan sesatkan, wala ughwiyannahum, aku akan sesatkan ajma'in, semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali yang tak boleh aku sesat ialah hamba-hambamu yang ikhlas saja. Ikhlas, bukan pakai ikhlas. Yang ikhlas, datang semayang ikhlas, datang kuliah ikhlas, tolong orang ikhlas. Tapi kalau cakap saya ikhlas ni, tak ikhlas. Sebab ikhlas tu tuan-tuan, dia dengan Allah je yang tahu. Dia dengan Allah je. Tapi kalau orang lain tahu, tak ikhlas. Ambil lah, saya ikhlas ni, tak ikhlas tu, jangan ambil. Kadang-kadang saya hadiahkan kepada awak, nampak muka dia, senyum dia, memang senyum ikhlas, kita pun ambil. Kau cakap, jangan ambil, tuan-tuan ya. Kan ambil, alhamdulillah rezeki kita juga ya. Kata ambil, bagi Ustaz Fauzi. Tuan-tuan dan perempuan mati Allah. So permusuhan dengan iblis sampai bila-bila, dengan syaitan sampai bila-bila. Jangan berkawan, buat khadam ke, nak buat apa lagi, buat saka ke, buat teman ke, tak payah. Sebab orang ada kata, Ustaz, saya dapat jin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tuan-tuan tahu dia beriman? Ada pasport dia, IC. Jin bagi IC, jangan tengok. Ada tak kalimat Islam bawah tu? Kita ditipu, hidup-hidup oleh jin. Dia dengan Nabi Adam, dia tipu Adam. Dalam syurga tu tak ada orang, tuan-tuan. Nabi Adam dengan Hawa, iblis. 3 makhluk Allah ni. Iblis, Adam, Hawa. Dia tipu lagi Adam ni, dia tipu Hawa. Makanlah buah ni. Tuhan kata jangan makan buah ni, sebab buah ni larangan dalam syurga. Kerana kalau kamu makan, kamu akan hidup kekal dalam syurga macam malaikat. Sekarang kamu tak kekal, kamu boleh keluar dari syurga anytime. So, betul Tuhan, jangan makan. Kalau kamu makan, kekal. Aku nasihatkan kamu, baik kamu makan. Kalau kamu makan, kamu berdua kekal dalam syurga selama-lamanya. Maka yang terfikir dulu, kata riwayatnya lah, Hawa, bang, elok kita makan lah bang, makan je buah ni. Tuan dah kata dah, Fala dan kamu, Fala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati, bukan kata makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua dekati pokok ini. Fatakuna minaz zalimin, pasti kamu akan terdiri daripada kalangan orang-orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Tuan kata dah, larangan ni, jangan dekati pokok ni. Makan apatah lagi. Akhirnya makan juga. Tuan-tuan, akhirnya diusir, dikeluarkan daripada syurga. Siapa yang jahat? Iblis. Dia boleh tipu Adam dan Hawa. Kita boleh tipu. Sebab kita bukan Adam, bukan Hawa. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kita manusia biasa, mata radin. Betul. Anytime dia tipu, anytime. Betul. Contoh senang je, bangun tidur, dah dengar tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Nak bangun tak nak bangun, nak bangun tak nak bangun. As-salatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik dari tidur. Iblis kata, jak kita lagi, tidur kejap, awal lagi, tidurlah, awal lagi. Tuan-tuan, dia tipu. Kita pun, ya juga, baru ke 5.45 tengok jam, 5.45 subuh awal, pukul 6.30 dah bangun, 6.30 terus tidur dia. Syaitan tipu kita. Berlaku tak? Bagi tadi kan? Bagi tadi kompor bagi tadi. Tidur balik. Tuan-tuan, tengok pukul 7 habis dah subuh. Ditipu oleh syaitan. Syaitan, tuan-tuan, dia pandai berjanji. Dia berjanji, betul, dia berjanji. Dia nak tolong Basisa. Masa Basisa dihadapkan ke mahkamah sebab membunuh, dia merogoh dan membunuh. Basisa ni orang yang kuat ibadat, tapi ditipu oleh syaitan. Akhirnya dia terlibat dengan satu kes rogol, kemudian bunuh mangsa rogol tu. Kata iblis yang berupa jadi manusia, syaitan ni. Dia kata, wahai Basisa, aku dah tolong kamu dah, sebab kamu
dah sampai ke mahkamah dah kena tangkap dah. Tolonglah aku, kata Abah Sisal, tolonglah. Okey, aku tolong kamu. Aku janji aku akan lepaskan kamu dengan satu syarat. Kamu sujud pada aku dulu. Abah Sisal tak tahu tu iblis. Tuan-tuan, sebab dia berupa lembaga. Macam orang soleh, ni macam ada jambut putih pun semua, tuan-tuan. Macam nak aku nak sujud, kata Abah Sisal, aku kena ikat sekarang ni, tangan aku kena gari. Kamu sujud dengan hati kamu, aku akan lepaskan kamu. Tuan-tuan, dia pun sujud. Ketika itulah tuan-tuan, dia dijatuhi hukuman bunuh pada Abah Sisal sebab dia bunuh. Tengah-tengah sujud tu tuan-tuan, pop, kena pancung leher dia. Tak sempat nak sujud tuan-tuan, tak sempat nak dilepaskan oleh iblis. Iblis pandai berjanji tuan-tuan, tapi akhirnya orang tu dah sembah dia dah. Akhirnya Abah Sisal ke neraka dalam keadaan kufur kepada Allah SWT, walaupun sujud dengan hati dia. Dia berjanji kita, tidur tak apa-apa. Dah ya, wah dah. Tuan-tuan, mulut dah biasa janji syaitan macam tu tuan-tuan. Dia dalam hal lain tak apa, kalau makan okey lagi, jangan dalam empat ibadat tuan-tuan. Dalam empat ibadat tuan-tuan dan puan-puan, itulah janji syaitan. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak panjang-panjang tuan-tuan kisah kita falsafah haji. Mudah-mudahan daripada apa yang kita bincang pada hari ini, petang ini, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita ambil bekalan. Walaupun kita tak pergi haji, falsafahnya ada dalam diri kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.